Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai langkah penjagaan alatan dan bahan dalam kit pertolongan cemas. Masih lagi dalam 6.2 iaitu kit pertolongan cemas bersama saya, Cikgu Amni. Jadi diharap semua murid bersedia. Jadi pembelajaran hari ini, pertama, murid akan mempelajari langkah penjagaan alatan dan bahan kit pertolongan cemas. Kedua, murid diminta mendengar setiap penjelasan yang guru berikan. Ketiga, murid diminta untuk menjawab setiap soalan yang guru ajukan. Tak kisahlah apa pun soalan tu, cuba untuk jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, murid diminta untuk menjawab latihan yang guru berikan melalui WhatsApp. Jadi gambar apa tu ya? Tu gambar kit pertolongan cemas. Jadi dalam 01 iaitu langkah penjagaan kit pertolongan cemas. Jadi mari bersama cikgu kita lihat langkah penjagaan untuk kit pertolongan cemas, iaitu langkah yang pertama, sediakan senarai semak alatan dan bahan. Apa itu senarai semak alatan dan bahan? Mesti susah kan murid-murid nak bayangkan? Jadi, cikgu sediakan contoh untuk murid-murid. Ini contoh borang senarai semak. Okey, jadi itu dia contoh borang senarai semak. Jadi kat situ kita nampak ada bil, iaitu bilangan, lepas tu alat dan bahan. Iaitu di situ kita tulis nama alat dan bahan tersebut, ada ruang untuk tarikh luput dan catatan. Jadi ini kena ada dalam kit pertolongan cemas tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu periksa kandungan kit pertolongan cemas. Iaitu yang pertama, bahan mencukupi atau tidak ubat-ubatan tu kan. Dan yang kedua, tidak tamat tarikh luput. Jadi setiap ubat-ubatan dalam kit pertolongan cemas tu mestilah ada tarikh luput. Jadi kita kena pastikan dia tidak tamat tarikh luput. Ingat tak borang senarai semak tadi? Borang ni bila kita tengok semula, tengok pada catatan. Dekat catatan tu selalunya dia akan tulis sama ada alat dengan bahan tersebut masih mencukupi atau tidak. Dan sebagainya. Seterusnya kita ada tarikh luput. Jadi tarikh luput ni ada, kita akan letak tarikh luput untuk bahan-bahan contoh macam krim antiseptik dan normal saline tu. Jadi akan ada tarikh luput dia dekat situ. Jadi kalau tamat tempoh, dah tamat tarikh luput, jangan guna barang tersebut. Kita kena buang dan beli barang yang lain. Seterusnya, langkah ketiga iaitu bersihkan alatan selepas digunakan. Contohnya alatan seperti gunting. Jadi gunting tu bila kita dah guna, kita kena bersihkan semula supaya tidak berlaku jangkitan kuman. Jadi bersihkan semula alatan, keringkan dan simpan. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang keempat, iaitu pastikan semua alatan dan bahan dalam
kit pertolongan cemas disusun secara sistematik. Sistematik tu macam mana ya? Mesti adik murid-murid susah nak bayang. Jadi cikgu sediakan gambar. Tengok gambar pertama dan gambar kedua. Jadi gambar pertama merupakan tidak tersusun dengan sistematik. Kita tengok tu bercelaru, nampak tak kemas, nak ambil pun susah, gunting tak disimpan dengan elok, ubat-ubatan tidak diasing. Jadi kita tengok gambar yang kedua, dia tersusun dengan sistematik. Kita tengok pun nampak kemas, cantik, nak ambil pun mudah. Jadi ini merupakan susunan yang sistematik yang patut kita lakukan bila kita susun bahan dan alatan dalam kit pertolongan cemas. Jadi seterusnya yang kelima, iaitu yang terakhir, adalah pastikan kit disimpan di tempat yang selamat. Tempat yang selamat ni adalah tempat yang tidak berair, kering. Lepas tu bukan di atas lantai ataupun di meja makan, sebab dalam tu kan ada gunting, ada bahan-bahan atau ubat-ubatan yang boleh mendatangkan bahaya kalau budak-budak main. Jadi kita tengok contoh gambar ni, dia letak kit pertolongan cemas tu dalam almari yang bertutup. Jadi ni merupakan contoh tempat yang selamat untuk kit pertolongan cemas. Jadi itulah dia salah satu contoh tempat yang terbaik. Seterusnya kita pergi kepada 02, iaitu kepentingan menjaga kit pertolongan cemas. Jadi apa itu kepentingan menjaga kit pertolongan cemas? Kenapa kita kena jaga kit pertolongan cemas ni? Jadi salah satu dia adalah yang pertama, memastikan ubat-ubatan dan alatan selamat untuk digunakan. Ubat-ubatan dalam kit pertolongan cemas tu kan selalunya akan ada tarikh luput. Jadi kalau dah tamat tarikh luput, janganlah simpan dalam tu. Kita kena buang dan perbaharui, sebab bahaya, boleh mendatangkan bahaya kepada orang yang menggunakannya. Jangan guna barang-barang yang telah tamat tempoh. Dan yang kedua, kit tersebut boleh digunakan oleh orang lain yang cedera. Maksudnya siapa yang cedera nanti, orang tersebut boleh gunakan kit pertolongan cemas itu, sebab alatan, bahan yang terdapat dalam kit pertolongan cemas itu telah pun diperiksa selamat, mencukupi dan sebagainya. Dan yang ketiga, memastikan setiap alatan dan bahan sentiasa mencukupi. Jadi kita telah pun sampai pada penutup, iaitu murid telah mempelajari cara menjaga alatan dan bahan dalam kit pertolongan cemas. Iaitu yang pertama, membuat senarai semak bahan dan alatan. Kedua, memastikan bahan mencukupi beserta alatan juga mencukupi. Kemudian, bahan tersebut tidak tamat tempoh. Ketiga, bersihkan alatan yang telah digunakan. Keempat, menyimpan dan menyusun bahan-bahan dan alatan dengan sistematik. Dan yang terakhir, menyimpan kit pertolongan cemas di tempat yang selamat. Seterusnya yang terakhir, kita belajar mengenai kepentingan jaga kit pertolongan cemas, iaitu memastikan alatan dan bahan sentiasa mencukupi supaya orang lain boleh gunakan. Sekian, terima kasih.